Teh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Dalam sesi, dalam usaha kita beralih dari penggunaan elektrik daripada sumber tenaga konvensional kepada tenaga boleh baharu yang mesra alam, kita harus bertindak segera untuk mencapai ketetapan yang telah dibuat di peringkat global, termasuk memastikan kita mampu mencapai sasaran sifar karbon menjelang tahun 2050. Jika kita gagal mencapainya, maka ia akan menjejaskan hubungan dagang kita dengan negara luar. Dan kemungkinan ada barangan yang kita hasilkan akan diboikot di peringkat antarabangsa. Ini akan menjejaskan ekonomi kita dalam jangka panjang. Walaupun Sabah dan Sarawak sekarang diberikan otonomi dalam pelaksanaan dasar tenaga mereka di bawah IUU ini, tetapi ini tidak bermaksud kedua-dua negeri ini tidak boleh dilibatkan dalam apa juga usaha ke arah memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu, terutamanya yang dapat membantu mengurangkan beban kos penggunaan tenaga dalam kalangan rakyat dan industri. Antaranya ialah geran audit tenaga yang diperkenalkan kerajaan supaya pihak industri dalam mengaudit penggunaan tenaga mereka untuk menjadikan lebih efisien dan menjimatkan. Grant ini adalah disediakan oleh kerajaan melalui SEDA, iaitu Sustainable Energy Development Authority, sebagai kemudahan kepada syarikat-syarikat terlibat mengaudit penggunaan tenaga. Bajet sebanyak 25 juta ringgit telah disediakan untuk dipohon oleh industri yang menggunakan 100,000 kilowatt sebulan, di mana mereka layak memohon grant bernilai 100,000 ringgit. Bagi sektor komersial yang guna 100,000 kilowatt jam pula layak pohon grant RM60,000 untuk audit penggunaan tenaga mereka. Tetapi kita tahu pada tahun 2021, SEDA telah memulangkan RM21 juta kepada perbendaharaan kerana tiada syarikat yang memohon. Kenapakah hanya RM3 juta sahaja digunakan? Tentu ada sesuatu yang tidak kena. Kini di bawah program Tourism Nexus, Padanan Produktiviti Malaysia MPN, kita dapat laporan bahawa 2,000 buah hotel bajet yang terlibat dengan pelarasan tarif elektrik menanggung kos elektrik 15% daripada kos operasi. Sedangkan daripada kajian operasi perniagaan yang cekap, sepatutnya kos elektrik ini hanya 5% daripada kos operasi. Sepatutnya golongan ini perlu diberi keutamaan untuk mendapatkan kemudahan grant audit tenaga berkenaan supaya mereka dapat mengenapasi cara penggunaan tenaga secara cekap bagi menjimatkan kos operasi. Justru, saya ingin minta supaya SEDA mengkaji semula syarat permohonan grant audit tenaga ini supaya lebih sesuai dengan sektor ekonomi yang memerlukan agar mereka yang gunakan jumlah elektrik yang rendah seperti hotel bajet juga layak memohon dan mendapat manfaat daripada polisi kerajaan ini. Apa gunanya kita hanya bercakap tentang grant itu tetapi rakyat tidak dapat memohonnya? Baru-baru ini kerajaan mengumumkan untuk memansuhkan subsidi elektrik kepada golongan T20. Di sini saya ingin memanjangkan keluhan golongan T20 yang mengadu kepada saya di dalam ucapan saya ini. Ramai T20 mengeluh kerana golongan T20 ini ada juga yang cukup-cukup makan sahaja. Ramai yang rasa mereka akan terbeban disebabkan terpaksa menanggung bil elektrik yang tinggi apabila tidak lagi dapat menikmati subsidi seperti golongan M40 dan B40. Di sini saya ingin mencadangkan supaya kerajaan terutamanya SEDA menyediakan alternatif ataupun pilihan kepada golongan ini untuk mengurangkan beban kos bulanan seperti subsidi elektrik itu dimansuhkan. Ini termasuk mempermudahkan cara bagi golongan ini untuk mendapatkan sumber daripada tenaga alternatif, terutamanya tenaga solar. Kumpulan T20 ini merupakan antara penyumbang utama kepada hasil negara melalui cukai pendapatan. 24% daripada pendapatan mereka digunakan untuk bayar cukai. Jadi saya cadangkan supaya SEDA beri diskaun 20% kepada golongan T20 yang memasang solar bagi tujuan mitigasi ICPT. Selain itu, saya juga mendengar rungutan daripada pihak yang terlibat dalam industri solar bahawa wujud persaingan yang tidak sihat dalam perniagaan pemasangan solar. Tenaga Nasional
TNB dikatakan telah menggunakan unfair competitive advantage dalam dengan bersaing dengan entiti pembekal solar yang lain. Ini adalah kerana bil elektrik setiap bulan TNB memasukkan iklan untuk menggalakkan pengguna memasang solar bagi mengurangkan kos bil elektrik dan nombor telefon yang diletakkan dalam iklan itu pergi terus kepada pegawai TNB dan kemudiannya disalurkan kepada anak syarikat TNB yang terbabit dalam perniagaan solar. Maknanya, TNB telah menggunakan kelebihan monopolinya dalam pekalan tenaga elektrik untuk memonopoli pula bisnes solar. Ini adalah tidak adil kepada pemain-pemain solar yang lain. Sepatutnya, angka yang dimasukkan dalam bil itu adalah angka SEDA. Apabila pengguna menghubungi SEDA, maka SEDA yang akan memberi penerangan dan seterusnya meminta pengguna merujuk kepada syarikat yang terdapat dalam laman web SEDA. Ini baru adil. Begitu juga dengan pelaksanaan Net Energy Metering, NEM. Puan Pengerusi, saya nak minta 2 minit lagi nak habiskan tentang isu ini. Saya heran kenapa kuota NEM... tak dapat. 1 minit sahaja. Kenapakah kuota NEM untuk kerajaan atau NEM government sebanyak 100 megawatt yang diperuntukkan pada tahun 2021 masih berbaki 70 megawatt. Sedangkan NEM Nova untuk sektor industri dan komersial sudah digunakan sebanyak 450 megawatt. Sepatutnya kerajaan yang perlu menjadikan contoh dalam mempelopori penggunaan tenaga boleh baharu ini. Kerajaan sepatutnya lebih pantas barulah dikatakan kepimpinan melalui telatan. Di samping itu, saya juga merasakan seperti ada perjanggahan dalam pelaksanaan IUU SEDA dan IUU tenaga boleh baharu ini. Cara ia dilaksanakan sekarang ialah kuota NEM dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, tetapi pelaksanaannya pula oleh SEDA. Ini mencetuskan kekeliruan kerana Akta Bekalan Elektrik menggunakan peraturan elektrik berasaskan sistem arus ulang-alik sementara sistem solar fotovoltaik ataupun PV menggunakan sistem arus terus. Peraturan bekalan elektrik menjadi penghalang kepada pelaksanaan sistem solar PV secara lebih luas. Contohnya, had maksimum pemasangan solar dihadkan kepada 75% beban maksimum sahaja. Sedangkan ini tidak perlu dan tidak mendatangkan bahaya kepada arus terus. Tetapi disebabkan peraturan yang bertindih, maka ia menjadi penghalang kepada usaha untuk menggalakkan penggunaan solar secara lebih luas. Di satu pihak kita menggalakkan penggunaan solar, di satu pihak yang lain kita menghalang. Jadi mana satu yang kita mahu? Begitu juga dengan syarat syariat yang dikenakan kepada mereka yang layak untuk memasang solar ini juga menyebabkan kos pemasangan menjadi lebih tinggi. Kerajaan juga perlu lebih telus dari segi kapasiti grid nasional. Contohnya, pada tahun 2018 dimaklumkan grid hanya mampu menampung 6,000 megawatt tenaga boleh baharu apabila ditolak kuasa hidro sebanyak 2,400 megawatt. Solar hanya berbagi 3,600 megawatt. Tetapi bila kerajaan mencadangkan untuk mengeksport tenaga solar yang kita hasilkan, secara tiba-tiba pihak industri dimaklumkan bahawa masalah itu telah diselesaikan oleh Suruhanjaya Tenaga dan My Power dalam mesyuarat JPET. Jadi saya berharap pihak kementerian mengadakan lebih dialog dengan pelbagai pihak dalam industri ini dan menggubahkan dasar mengikut kehendak industri. Sekian, terima kasih. Terima kasih,